Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ni kita sambung tajuk muka surat 167 dah. Syartul mufassir fi babi asbabin nuzul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, innama syartul mufassir ma'rifatu amrain. Al-awwal ma'rifatu tilkal qisas allati tu'aridu al-ayatu laha. Fa'innahu la yatayassaru fahmu ima'il ayati illa bima'rifatiha. Wathani ma'rifatu tilkal qissati allati tukhassisul 'am أو نحو ذلك من وجوه صرف الكلام عن الظاهر فإنه لا يتأتى فهم المقصود من الآيات بدونها. Kata dia, syarat ahli tafsir dalam bab sebab nuzul. Bila kata sebab nuzul ni, maknanya riwayat-riwayat, hadis-hadis yang marfu', hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang menceritakan tentang turunnya sebab kepada turunnya ayat. Jadi kita telah baca dah sebelum pada ni, bukan semua hadis-hadis yang diletakkan oleh imam hadis itu sebagai sebab nuzul. Sebab kita sebut dah tu ada 8. Ada 8 jenis riwayat-riwayat walaupun disebutkan oleh ulama hadis dalam kitab hadis dia, dalam bab kitabut tafsir ataupun kitab-kitab tafsir Al-Quran itu, yang mana lebih khususnya tafsir bil ma'thur, tafsir berdasarkan kepada hadis, bukan semua hadis-hadis itu dikira sebagai sebab nuzul. Macam contoh kita baca tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ni bukan semua hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir tersebut dikira sebagai sebab nuzul. Sebab apa? Sebab boleh jadi ia adalah salah satu daripada 8 ni. 8 yang kita sebut baru ni. Di bawah tajuk riwayat-riwayat yang tiada kaitan dengan sebab nuzul. Walaupun riwayat-riwayat ini disebutkan dalam kitab tafsir bil ma'thur, walaupun riwayat-riwayat ini ada disebutkan dalam kitab-kitab hadis dengan ada sanad, tetapi ini tidak semestinya sebagai sebab nuzul. Kemudian dalam setengah hadis-hadis yang dikatakan sebagai sebab nuzul tadi, bukan semua menjadi kewajipan kepada ahli tafsir untuk tahu sehingga dia layak untuk tafsir Quran. Seperti mana yang telah kita maklum bahawa seorang yang nak tafsir Quran ni, syarat dia banyak perkara lah. Kena tahu bahasa Arab, kena tahu kaedah nasikh dan mansukh, kena tahu ayat-ayat hukum, usul-usul dia tu. Begitu juga dalam bab sebab nuzul ni, bukan semua riwayat itu menjadi wajib kepada ahli tafsir untuk mengetahui dia. Sebab ada yang tidak perlu diketahui. Mana tak tahu pun tak apa. Setengah tu dia letak, kalau nak tafsir Quran ni, setiap ayat kena tahu sebab nuzul. Jadi kita kena ingat, di awal kitab ini, Imam Waliullah telah menyebut kepada kita bahawa bukan semua ayat-ayat Al-Quran itu perlukan kepada bukan semua ayat-ayat Al-Quran itu mengandungi sebab kepada turun dia. Setengah tu, ayat-ayat itu sudah difahami
walaupun tanpa mengetahui sebab nuzul. Macam setengah hadis, setengah riwayat, setengah ayat ada sebab nuzul. Setengah ayat tu dia ada sebab nuzul. Kita sebut tadi, bukan semua ayat ada sebab nuzul. Jadi bila begitu memang tak perlu kita cari sebab nuzul. Sebab memang tak ada sebab nuzul pada dia. Sebab apa? Sebab nuzul dia tu adalah sebab secara umum. Nak baiki akidah, nak baiki kerosakan yang berlaku dalam masyarakat, nak baiki akhlak. Adanya sebab umum. Sebab khusus tak ada. Yang kedua, ayat Al-Quran yang dikatakan ada sebab nuzul dia, macam contoh ayat tentang zihar. Ayat tentang zihar itu, memang dia ada sebab nuzul dia. Kita tak tahu sebab nuzul dia pun tak apa untuk tafsir ayat tu. Sebab ayat tu sendiri sudah jelas. Ia menyebut bila mana seorang isteri dia kata kepada bila mana seorang suami dia kata kepada isterinya, anti alayya ka zahri ummi. Bila dia kata lagu tu, itu dikira sebagai zihar. Engkau seperti ibu aku, belakang engkau itu seperti ibu aku. Jadi dia kata lagu tu hukum dia ada disebutkan begitu jelas dalam Al-Quran tu sendiri, dan tidak perlu kepada sebab nuzul tu. Sebab dia sudah jelas dah. Jadi beberapa perkara yang kita sebut tadilah menjadi sebab mengapa Imam Waliullah menyebut di sini, bukan semua apa yang menjadi syarat kepada ahli tafsir untuk mengetahui hanyalah dua perkara. Ini je dia kena tahu dalam bab sebab nuzul, sehingga dia layak menjadi ahli tafsir. Maknanya syarat dia tu tidaklah terlalu ketat lah. Habis hadis kena tahu baru dia boleh tafsir Quran. Tidak. Iaitu jenis lagu mana? Jenis cerita-cerita yang akan pertama mengetahui kisah-kisah yang disentuh oleh ayat itu. Yang mana pemahaman isyarat ayat tidak akan diperolehi melainkan dengan mengetahuinya. Maknanya ayat-ayat yang disentuh, cerita yang disentuh oleh ayat itu adalah disentuh secara ta'rid, secara kinayah. Ayat itu disentuh, yakni disentuh secara isyarat atau sindiran. Itu satu perkara yang diucapkan dan dimaksudkan tetapi tidak dinyatakan dengan jelas. Ada benda Quran dah sebut tetapi dia sebut sipi-sipi. Mana bahasa tu bahasa yang berlapik lah. Macam contoh kan, auja'ahadum minkum minal ghaid. Atau bila mana seseorang tu mari daripada tempat yang sunyi. Jadi mari daripada tempat sunyi itu adalah ta'rid ataupun kinayah kepada buah air. Buah air dia tak guna, walaupun orang Arab tu dia guna ada dah perkataan buah air tu, tapi Quran dia tidak sebut dengan jelas. Melainkan dengan bentuk kiasan saja, dengan sebutan yang halus. Jadi nak faham ayat tadi, dia kena tengok kepada sebab nuzul. Sebab ayat tu dia tidak menyebut dengan jelas sekali pendetailan cerita tu, cuma isyarat-isyarat sentuh gitu je, tidak menghuraikan dengan detail. Kalau kita tengok macam ayat tentang pusaka, begitu jelas sekali kepada kita. Ayat tentang puasa jelas, tapi ada beberapa cerita disebutkan dengan begitu ringkas. Kalau kita ambil lagi, kalau cerita tu sendiri, katalah cerita tentang perintah supaya Bani Israel ni sembelih lembu. Tu jelas tu dalam Quran. Detail. Detail. Jadi riwayat tu tak perlu pun kepada sebab nuzul. Sebab kisah tu sudah jelas kepada kita, disebutkan sendiri oleh Al-Quran. Kalau macam cerita Nabi Musa dengan Khidir, panjang juga. Panjang juga tu dalam Quran. Dan dalam hadis lebih panjang lagi. Tapi
Kalau kita baca dalam Quran itu pun sudah memadai dah. Sudah memadai dah. Contoh di sini nombor 367. Contohnya ayat idza antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa waraqbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Iaitu ketika kamu berada di tepi lembah yang dekat, yakni ke Madinah, dan mereka pihak musuh berada di tepi lembah yang jauh dari Madinah. Ini cerita peperangan Badar. Sedang kafilah pembawa dagangan musuh, maknanya pedagangnya kafilah Abu Sufyan yang membawa perniagaan orang-orang musyrikin Mekah, harta kekayaan milik Abu Jahal dan koncu-koncu dia tu, mereka berada di tempat yang rendah dari tempat kamu, mana di tepi laut. Dan kalaulah kamu berjanji dengan mereka mengenai peperangan itu, nescaya kamu akan berselisih pada menentukan harinya. Akan tetapi pertemuan angkatan kamu dengan angkatan mereka yang tidak disangka-sangka itu ialah supaya Allah melakukan sesuatu perkara kemenangan Islam yang telah ditetapkan berlakunya, iaitu supaya orang-orang kafir musyrik yang binasa itu binasa dalam keterangan, dengan keterangan. Maknanya hujah-hujah itu telah ditegakkan dengan sempurna kepada mereka. Yang membuktikan kesalahannya, yakni kesesatannya, dan supaya orang-orang Islam yang hidup itu hidup dengan keterangan yang membuktikan kebenarannya, kerana sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ni tidak disebutkan kepada kita terlepasnya kafilah Abu Sufyan, tak sebut. Tetapi dalam sirahnya, dalam hadisnya, kafilah Abu Sufyan terlepas, tetapi Nabi berhadapan dengan pasukan tentera Abu Jahal. Itu benda yang tidak disebutkan dalam ayat, tetapi kita memang memerlukan kepada sebab nuzul. Kita kena tahu cerita pendetilan itu dalam hadis Nabi. Begitu juga dalam peperangan Uhud, lagu tu juga cerita dalam peperangan Uhud tu, kalau kita baca tak detail tu, walaupun banyak cerita tentang peperangan Uhud dalam surah Ali Imran, tetapi Allah SWT sebut secara ringkas. Mana disebutkan itu Allah nak tegur tentera-tentera Islam yang mana akibat daripada tidak taat kepada arahan Nabi, tinggalkan jaga bukit tu, turun pergi mendapatkan yang dianggap sebagai harta ghanimah tu. Mana nak tegur hak tu. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Pendetilan cerita tu tak sebut. Cerita hak Nabi hampir-hampir mati syahid tu tak sebut dalam ayat tu. Cuma hak sebutnya apa yang Allah SWT nak tegur berkenaan dengan peperangan tersebut. Macam juga peperangan Hunain. Tak. Peperangan Hunain tu ringkas ya. Cuma Allah Ta'ala nak sebut apa? Sebagai sindiran kepada orang-orang pada masa tu, idh a'jabatkum kasratukum. Mereka sudah rasa takjub dah dengan bilangan mereka yang begitu ramai. Mereka menganggap kita tidak akan terkalah. Jadi ada hak kalangan baru masuk Islam pada ketika itu kata, kalau seramai ni tak kalah dah kita. Jadi Allah Ta'ala tegur dalam ayat tu. Jadi nak faham teguran Allah Ta'ala tu, kena balik baca dalam hadis berkenaan dengan peperangan Hunain itu. Peperangan Hunain itu dalam surah Taubah. Kalau peperangan Uhud dalam surah Ali Imran ayat 121. Kalau tadi itu surah Al-Anfal ayat 42. Wasani,
Yang kedua, perkara yang kedua yang ahli tafsir kena tahu, mengetahui kisah yang mengkhususkan. Mengkhususkan yang umum atau perkara lain. Yang lain seperti wajah-wajah ataupun sudut. Sudut ke apa? Sudut ataupun bentuk pemalingan kalam dari maksna yang zahir. Maknanya ada dipanggil sebagai wujuhu sarfil kalam ani zahir. Mana zahir itu tidak dipakai. Kerana tanpanya tidak mungkin dapat difahami maksud ayat. Maknanya dalam bab ini ahli tafsir dia kena mengetahui cerita yang mengkhususkan umum ayat. Umum ayat tu umum. Maknanya ayat tu mari dia bukan dalam bentuk cerita. Ayat Quran mari bukan dalam bentuk cerita, mari dengan lafaz umum, tetapi untuk kita faham latar belakang ayat tadi tidak kita kena tahu cerita tu, kena tengok dalam hadis. Yang mana cerita tu tadi ataupun riwayat hadis tu tadi akan mengkhususkan umum ayat. Akan mengkhususkan umum ayat atau beberapa perkara lain seperti pemalingan ayat itu daripada zahir. Maknanya kita kena takwil sedikit daripada zahir ayat supaya dapat difahami maksud dia tu. Maknanya zahir ayat tu tidak dikehendaki. Bila kita baca hadis, barulah kita nampak zahir ayat tu tidak dikehendaki. Contoh, kisah yang mengkhususkan umum ayat, iaitu nombor 368 tu. Iaitu, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah. Yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya, lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Jadi ayat ni turun berkenaan dengan Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni, siapa dia dah? Pak saudara dah kepada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Nadar ni, dalam peperangan Badar dia tak ada dengan Nabi. Sebab dia ada tugas lain. Lepas tu Nabi pergi peperangan Badar pun tidaklah kata buat pengisytiharan yang terbuka. Jadi dia tak sempat. Jadi Anas bin Nadar ni dia rasa kesal lah. Macam mana aku ni kata beriman dah. Tiba-tiba terlepas dalam peperangan pertama Nabi berperang. Jadi dia pun berjanjilah. Berjanji untuk menyertai dalam peperangan berikut. Bila Nabi nak perang, dia berjanji nak pergi. Itu janji yang dia telah buat. Jadi Allah Ta'ala kata di sini, di antara beriman itu ada beberapa orang lelaki yang membenarkan apa yang telah mereka buat perjanjian dengan Allah. Yang ini untuk sanggup mati syahid. Jadi bila dalam peperangan Uhud, dia pun pergilah perang. Mati syahid. Jadi dia disebut-sebut tu sebab apa? Sebab dalam peperangan Uhud tu, lagi perang habis kena. Tubuh dia tu ditikal, kena panah, ada kena lembing pun ada, sehingga tidak dapat dikenali oleh sesiapa kecuali adik dia sahaja yang kenal. Tak cah tu. Muka tubuh badan tak cah, hanya dapat dikenali dengan banan dia, jari-jari dia. Itu cerita berkenaan dengan ayat ni. Jadi umum ayat ni, kalau kita tengok, rijalun tu umum. Perkataan umum tu rijalun, beberapa orang lelaki. Jadi di sini dia merujuk kepada Anas bin Nadar dan beberapa orang sahabat yang lain yang memang sanggup perang. Lepas tu hak lain tu, wa minhum man yantazir, hak lain tu tengah menunggu, yakni tengah menunggu
ketika peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab. Kemudian kalau kita nak ambil satu contoh lagi, itu dalam surah Ali Imran ni. Dalam surah Ali Imran, ayat 188. Surah Ali Imran ayat 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Kalau baca zahir ayat ni memang menakutkan kita lah. Janganlah sesekali engkau menyangka, wahai Muhammad, orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan. Janganlah engkau menyangka orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka lakukan dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Jangan sesekali engkau menyangka mereka terselamat dari azab sesaan. Maknanya orang yang gembira dengan apa yang dia telah buat dan dia suka dipuji walaupun dia tidak buat kerana azab, kena akan dia azab. Kalau lagu tu kita ni kena azab belaka lah. Dia ada satu riwayat ni. Kalau tengok zahir ayat ni, siapa-siapa yang bergembira dengan apa yang dia telah buat dan dia suka dipuji kalau dia tidak buat, maka dia tak selamat daripada azab. Mana dia akan kena azab. Dia buat, lepas tu dia gembira, kena azab. Macam mana? Itu kalau faham zahir lagu tu memang berat lah. Maka sebab itulah ada riwayat di sini, iaitu ada diriwayatkan bahawa Marwan bin Al-Hakam ni, dia telah menghantar pengawal dia pergi berjumpa dengan Ibnu Abbas. Tanya lagu mana? La in kana kullu mri'in fariha bima utiya wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al mu'azzaba lanu'azzabanna ajma'un. Faqala Ibnu Abbas, ma lakum wa hadhihi al-ayah innama da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahud fasalahum an shay'in fakatamuhu iyyahu wa akhbaruhu bighairihi fa'arawhu qad istahmadu ilaihi bima akhbaruhu anhu fima sa'alahum wa faduhu bima utu min kitmanihim thumma qara'a wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fabi'sa ma yashtarun la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Jadi kalau tengok dalam riwayat ni, Marwan kata kalau setiap seorang itu bergembira dengan apa yang dia telah buat dan dia suka dipuji apa yang dia tidak buat, kalau begitu kita kena azab belaka lah. Jadi Ibnu Abbas kata, ni sebenarnya ni, maknanya kamu kena baca ayat sebelum pada ni. Kamu kena baca ayat sebelum pada tu ayat 187, yang mana sikap orang-orang Yahudi ni, dia suka menyembunyikan kebenaran. Bila benda tu diberitahu oleh Nabi bahawa mereka menyembunyikan, jadi mereka tu bergembira lah dengan apa yang Nabi SAW beritahu tu tentang agama mereka. Jadi Allah SWT mencela sikap mereka tu, sikap apa? Menyembunyikan kebenaran. Bila ditunjukkan, mereka nak supaya dipuji bahawa ada dalam kitab mereka. Sedangkan mereka telah puji. Jadi mereka tu, bila diberitahu, barulah mereka gembira. Padahal mereka terlebih dahulu menyembunyikan. Nabi terpaksa ayat, barulah mereka suka. Jadi ini adalah sebab berkenaan dengan ayat tadi, iaitu ayat itu tidak boleh difahami secara zahir. Kena tengok gapo tu. Supaya ayat ni lah ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah.
Janganlah kamu campurkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi ayat tu, sahabat dulu di kalangan mereka tu ada yang faham berkenaan dengan kita ni jangan pergi perang. Ada juga faham kita jangan pergi perang. Kalau kita perang maknanya kita mendedahkan diri kita kepada kematian. Sebenarnya orang-orang yang tidak mahu infak fi sabilillah itulah yang mencampurkan diri dia dalam lembah kebinasaan. Sebab apa? Sebab kalau dia tidak infak, macam mana mujahid nak pergi perang? Ahli-ahli jihad nak pergi perang, macam mana? Tak ada senjata, tak ada kuda, tak ada bekalan. Jadi, orang-orang yang tidak mahu mendermakan harta untuk fi sabilillah, mereka tu sebenarnya mendedahkan diri kepada kebinasaan. Sebab apa? Sebab bila orang nak pergi perang tak ada, dan disebabkan oleh mereka tu tak ada harta, mereka hanya dapat beri diri mereka, nyawa mereka. Tapi bila mana tak ada kelengkapan senjata, jadi mereka pun tak pergi perang. Bila tak pergi perang, pakat tak pergi perang belaka, maka tak ada siapa ia dapat mempertahankan negara. Bila tidak dapat mempertahankan negara, jadi negara diceroboh. Musuh akan menguasai negara, habis. Dibunuh, dirampah anak bini dan sebagainya, harta benda. Kemudian, pemalingan kalam dari makna yang zahir. Pemalingan kalam daripada makna yang zahir ni, contoh dia nombor 369, iaitu ayat wa idza darabtum fil ard. Wa idza darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka tidaklah berdosa mengkasarkan, memendekkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. An-Nisa. Maknanya kalau kita tengok ayat ni, hak boleh qasarnya, kalau kita takut, kalau kamu takut diserang oleh musuh. Mana kalau kita faham zahir, syarat boleh qasar iaitu bila ada ketakutan. Dah. Bila ada ketakutan. Maknanya kalau tak ada ketakutan, tak boleh qasar. Jadi zahir ayat ni, tak boleh qasar dah lah. Sebab apa? Sebab keadaan sekarang aman. Keadaan sekarang sudah aman. Sebab itulah. Ayat ni, dia ada kemuskilan kepada Sayyidina Umar dulu. Jadi Sayyidina Umar kata, macam mana Nabi kita ni aman dah. Tak ada dah ancaman musuh. Orang Yahudi habis dah diusir. Dah, orang musyrikin tak berani dah nak serang. Dan kita pun ada perjanjian dah dengan mereka dalam peperangan Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Jadi kita amal. Jadi macam mana? Nabi kata, ni. Ayya'la bin Umayyah qultu li Umar bin Al-Khattab innama qala an taqsuru minas salat in khiftum an yaftinakum. Wa qad amina an-nas. Faqala Umar, ajibtu mimma ajibta minhu, fadhakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, faqbalu sadaqatah. Daripada Ya'la bin Umayyah katanya, aku berkata kepada Umar, Allah hanya mengatakan memendekkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sedangkan orang ramai telah memperolehi keamanan. Umar berkata, aku pernah merasa hairan terhadap apa yang kamu hairankan itu. Maknanya bukan kamu seorang, aku dulu pun lagu ni juga. Rasa pelik ni. Boleh kuasa lagi ni. Aku pun menyebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersabda, itu adalah sedekah yang Allah sedekah untuk kamu, maka terimalah sedekahnya. Maknanya boleh qasar walaupun sudah amal, walaupun dulu memanglah sebab kepada qasar ketakutan. Tetapi oleh kerana mengembara tu adalah sebab yang utama, jadi mengembara tu adalah rukhsah kepada boleh qasar semaya. Jadi walaupun sudah amal, tetap boleh qasar. Sebab apa? Sebab itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi sedekah untuk kita. Tak payah kita semaya tamam. Bila mana musafir, walaupun sudah amal. Dulu memanglah dalam keadaan ketakutan. Jadi dalam ilmu usul ni dia panggil qaid ittifaqi.
Qaid ittifaqi ni maknanya syarat yang tidak disyaratkan. Syarat tu hanya nak menyatakan umum yang berlaku. Umum yang berlaku mana? Bila kita musafir ni, dia lebih banyak dalam keadaan kita takut. Walaupun kita tak takut pun, tetapi biasanya orang takut. Macam zaman ni kan. Kita nak berhenti di RNR pun takut juga. Ya. Kita seorang keluar, orang tino dulu kereta. Ya. Dengan anak-anak. Jadi kita pesan tu kena kunci kereta, beringat gapo orang mari ketuk kau gapo kau. Takut tu ada. Takut tu ada. Kita nak berhenti pun, nak berhenti makan situ, makan sini pun, kita berhati-hati juga. Jadi, itu orang panggil nak memberitahu benda hak ghalib yang ada. Jadi syarat tu adalah syarat untuk menyatakan apa yang umum berlaku. Kalau musafir, dia banyak kepada ketakutan. Macam juga berkenaan dengan kalau seorang tu berkahwin dengan seorang wanita, wanita tu ada anak perempuan. Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Di antara perempuan yang kamu tidak boleh berkahwin adalah anak-anak tiri daripada bini kamu yang berada di bawah jagaan kamu yang kamu telah dukhul dengan ibu dia. Lepas tu kalau kamu belum dukhul dengan ibu dia, kamu boleh berkahwin dengan dia. Anak tiri itu. Jadi disebutkan dalam ayat tadi, warabaibukumul lati fi hujurikum. Anak-anak tiri yang berada di bawah jagaan kamu. Yang telah kamu mengahwini ibunya itu dan kamu dukhul dengan ibu dia. Kalau kamu tidak dukhul, tak apa. Jadi, hak yang diambil kira, kamu dukhul ataupun tidak. Tapi, budak tu tadi, kalau dia duduk di bawah jagaan kita ke, ataupun dia duduk dengan ayah dia, tetap boleh berkahwin tu dengan dia tu. Selagi mana tidak bersetubuh dengan ibu dia. Jadi, orang sebut duduk dalam jagaan tu, itu bukan qaid. Bukan kata syarat. Syarat yang menjadi hukum. Syarat menjadi hukum tu, bila apa? Bila dukhul tu. Sebab ada anak tiri ni, dia duduk dengan ayah dia, ada duduk dengan mak dia. Jadi biasanya kalau hak duduk dengan ibu ni, biasanya dia akan turut ibu. Jadi ibu berkahwin pun dia duduk dengan pak tiri dia juga. Jadi kalau belum dukhul, seorang tu boleh nak berkahwin dengan anak tiri dia. Jadi nak ayatnya, apa yang biasa berlaku adalah anak tiri tu dia duduk dengan mak dia. Maka kamu jangan serba salah lah. Biasanya anak tu dia akan duduk dengan mak dia, tidak duduk dengan ayah dia. Jadi ayat ni, in khiftum tu, syarat tu adalah syarat yang tidak menjadi hukum lah. Sebab hak penting dalam bab qasar ni mengembara. Semua masalah lain ni lah. Kita naik kapal terbang tu nak qasar boleh ke tidak? Tak timbul masalah tu. Walaupun kita cepat atas siapa. Dah. 3 jam siapa dah. Naik kapal terbang. Boleh qasar ke tidak? Dia sebenarnya bergantung kepada jarak tu. Jarak. Jarak tu. Orang panggil kita mengembara, tetap boleh qasar. Tak kira lah kita naik kapal terbang kok, dengan roket kok. Kalau lipat bumi, tak ada. Lipat bumi tu tak ada. Sebab itulah, Nabi Isra' tu dia malam. Dia malam. Isra' malam. Tak ada tu nak lipat bumi. Tak ada semaya kes lipat bumi. Dan Nabi pun tak lipat bumi. Mana ada bumi lipat. Cuma jarak tu. Jadi dekat. Dengan sebab kenderaan. Faktor kenderaan. Tapi dalam hadis ada. Watwi anna bu'dah. Lipatkanlah untuk kami kejauhan dia. Maknanya dalam doa kan. Doa musafir tu.
Allahumma anta apa? Allahumma anta rafiq fis safar. Watwi anna bu'dah, lipatkanlah kejauhan dia tu daripada kami. Maknanya kami cepat safar. Itu bahasa majas tu. Tak boleh pakai dengan zahir. Sebab bumi ia lagu tu. Lagu tu. Kalau kita kata boleh lipat tu, kita dapat bergerak dengan jauh, cepatlah tu je. Jadi zahir ayat tadi perlu dipalingkan. Kemudian hukmul Israiliyat, hukum riwayat Israiliyat. Di antara perkara yang perlu diketahui adalah kisah-kisah Nabi yang terdahulu tidak disebutkan dalam hadis, melainkan sedikit sahaja. Kisah yang panjang lebar yang bersusah payah ahli tafsir meriwayatkannya, semuanya dinukilkan daripada ulama ahli kitab, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi Imam Waliullah nak beritahu di sini, nebeng tu. Nebeng sebenarnya. Dia takalluf. Maknanya apa? Berkenaan dengan nak dapat hidayat daripada cerita umat yang terdahulu ni, cerita Nabi-Nabi ni, sebenarnya sudah memadai dengan ayat Quran itu sendiri. Yang kedua, ada juga hadis-hadis yang menyebut dengan panjang lebar. Itu tak banyak. Maknanya, sebenarnya riwayat yang sahih tentang cerita Nabi-Nabi ni, dengan begitu detail sekali, dia tak banyak sebenarnya. Illa masya Allah. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itulah Imam Waliullah kata, tak perlu kita nak nebing. Nak kutip belakang riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab ni, nak guna untuk tafsir Quran. Sebab apa? Sebab maksud Quran, kita baca dah dalam bab at-tazkir bi ayyamillah itu. Peringatan tentang hari-hari Allah tu, cerita pasal Nabi-Nabi ni. Cerita tu sebenarnya sudah lengkap dah. Walaupun kita kata cerita Nabi Musa tu, ada dalam surah Al-A'raf, surah Baqarah, surah Qasas, surah Syu'ara. Banyak dah, cukup dah sebenarnya. Tak perlu kita nak tambah lagi dah. Cerita tentang Nabi Nuh, kau Nabi Ibrahim, lekat detail dah. Jadi tak perlu kita nak erat sehingga kita ambil selain daripada dalam Al-Quran, selain daripada ada dalam Bukhari Muslim. Sahih-sahih. Jadi terpaksa kita nak ambil daripada Israiliyat. Tak payah. Sudah cukup dah. Jadi Imam Waliullah nak menyatakan di sini bahawa cerita-cerita yang panjang lebar tentang Nabi-Nabi ni, yang ada dalam hadis-hadis yang sahih, sikit je. Tak banyak. Lepas tu, hak panjang-panjang disebutkan oleh ulama' dalam kitab tafsir tu, tak? Sebenarnya banyak tak sahih. Banyak tak sahih. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tu, macam contoh di sini, dalam ayat 370, dalam nota 371 tu, seperti kisah Nabi Musa dan Khadir. Khadir. Kita baca Khadir. Orang hak tasawuf ni, dia baca Khidir. Nabi Khidir macam sebenarnya Khadir. Tak banyak ni. Kalau dalam Bukhari tu, dalam Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi tu, banyak tempat Imam Bukhari buat mari. Cuma, tempat ni tajuk dengan tajuk lain. Bab lain. Tempat lain, bab lain. Tapi, banyak tempat lah dia kemukakan hadis tu. Itu dengan detail sekali lah. Dia bermula dengan cerita apa? Cerita orang Bani Israel tanya pada Nabi, siapakah ia paling alim sekali? Jadi Nabi Musa kata, akulah. Hak tu sebenarnya. Hak tu sebenarnya. Jadi panjang lebar lah cerita tu. Hak tu ada dalam sahihnya. Adapun cerita Nabi Khadir tak mati-mati ni, sapalan ni, sebab dia jumpa Ma'ul Hayah. Sebab dia berbuk dengan Iskandar Zulkarnain tu riwayat yang tak sahih. Tak ada. Mari mana tak tahu cerita tu. Dia berbuk tu. Berbuk. Nabi Khidir dengan
dengan Zulkarnain berebut cari ma'ul hayah. Sebab siapa-siapa minum air ni dia dapat hidup sampai akhir zaman, tak mati-mati. Sebab itulah dipanggil Nabi Khadir. Khadir ni, Khidir ni mana segar, hijau semacam. Macam sayu. Sayu tu hijau, tak? Kalau lobok dah dia kuning, sawi ku dia kuning tu orang tak kira dah. Lembu tak pernah dah. Jadi Khidir tu dia kira hijau. Hijau ni segar, hidup semacam. Hidup ni sebab dia jumpa air tu, ma'ul hayah. Tu semua karut. Tak ada riwayat. Sebab apa? Sebab kita mudah ya. Setara Imam Bukhari tak sebut, tak sah lah. Tak sah cara lah. Imam Bukhari, berapa tepat dah orang mari cerita Nabi Musa yang Khadir ni, tak ada pun sebut tentang Musa tu hidup lagi, Khadir tu hidup lagi sampai dah ni. Begitu juga hak cerita panjang lebar dalam Quran tak ada, tapi ada dalam hadis. Cerita tentang Nabi Musa mandi kan? Nabi Musa mandi telanjang. Tiba-tiba batu tu buat lari baju dia. Tu cerita detail tu. Dalam Quran tak ada. Ada dalam hadis Nabi. Dia cerita tu, dia ada isyarat dalam Quran di akhir surah Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadi seperti Bani Israel ni, yang menyakiti Nabi Musa. La takunu kallazi, janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang telah menyakiti Nabi Musa. Dengan sebab kata-kata dia tu, maka Allah Ta'ala membersihkan Nabi Musa daripada kata-kata. Jadi cerita dalam riwayat tu, surah Al-Ahzab tu ayat 69. Ayat 69. Jadi pupuk Bani Israel ni, demo tu mandi telanjang. Mandi telanjang. Jadi bila dia tengok Nabi Musa mandi sorga, tak. Demo tu katalah Nabi Musa ni ada nyakit ni. Batu besar macam-macam lah. Sebab itulah dia tak mandi dengan kita. Dia mandi jauh. Jadi dalam syariat dulu, tak apa mandi telanjang tu. Cuma jangan mandi ramai-ramai. Waktu tu tak boleh. Jadi Nabi Musa mandi suku. Dia tu kata Nabi Musa tak jangan kita tu sebab itulah, sebab dia ada nyakit. Jadi Allah Ta'ala nak membersihkan Nabi Musa tu, Allah Ta'ala gerakkan batu tu buat lari baju Nabi Musa. Cerita tu detail dalam hadis lah. Tapi orang-orang moden ni tak terima. Orang Mu'tazilah ke apa tak terima. Sebab apa? Sebab itu mencacatkan Nabi. Mencacatkan Nabi. Jadi usul dia, tak mungkin riwayat tu kita terima sebab benda tu bercanggah dengan akhlak lah, macam-macam lah. Dia kata Nabi Musa bertelanjang, lepas tu mengaitkan Nabi. Jadi ulama hadis kata tak ada masalah. Sebab apa? Sebab benda tu dalam syariat Nabi Musa tak apa, mandi telanjang. Di sungai tak apa. Yang kedua, tujuan daripada benda tu berlaku adalah untuk membersihkan Nabi. Faktor utamanya. Daripada tuduhan Bani Israel pada waktu tu. Jadi, yang pada waktu tu memang perlu kepada pembersihan Nabi Musa tu daripada tuduhan jahat orang Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala terpaksa tunjuk dengan cara lagu tu. Lepas tu benda tu berlaku bukan dengan kehendak Nabi Musa. Bukan dengan kehendak Nabi Musa. Jadi orang-orang, setengah orang modernis dia tak boleh terima. Begitu juga berkenaan dengan Nabi Musa ni, kepada tapar malaikat maut. Setengah tu tak boleh terima juga. Tapi benda tu harus berlaku. Begitu juga riwayat-riwayat yang detail yang disebutkan dalam kitab hadis berkenaan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan dia kata malam ni aku nak tawaf bini dia tu. Bini dia tu ada 70 orang dah. Ada 70 orang malam ni. Bini dia tu aku nak jajak belaka. Kesemua tu aku nak jajak biar boleh anak lelaki yang dapat berjihad. Pergi di jalan Allah Ta'ala. Dia berjanji dengan Allah Ta'ala
untuk jajak bini-bini dia tu pada satu malam supaya dapat anak, yang dapat berjihad lah. 1487. Jadi dia kata, biar beranak setiap bini dia tu seorang anak lelaki yang dapat berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian malaikat kata, dah, kamu kena katalah insya-Allah. Nabi Sulaiman terlupa, tak kata insya-Allah. Jadi bini-bini dia tu seorang pun tidak melahirkan anak, tak boleh anak berlaku. Kecuali seorang itu pun setengah orang ya, maknanya tak sempurna. Tak sempurna. Riwayat ni ada dalam Bukhari pun ada. Dalam Muslim pun ada. Itu cerita detail lah. Tapi nak tafsir Quran tidak perlu kepada riwayat-riwayat yang tidak sahih. Terutamanya yang diambil daripada Israiliyat. Itulah poin yang nak disebutkan oleh waliullah di sini. Maknanya jelas ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak perlu kepada riwayat daripada Israiliyat. Dan buktinya dalam hadis sendiri pun tidak didetailkan dengan begitu detail. Setiap cerita-cerita dalam Al-Quran itu melainkan hanya beberapa sahaja. Itu je. Dalam Sahih Bukhari, riwayat secara marfu'. Riwayat secara marfu' ni, maknanya kata Nabi SAW. La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Janganlah engkau membenarkan ahli kitab dan janganlah pula engkau mendustakan mereka. Maknanya, bila ahli kitab itu menyebut kepada kita satu cerita, dia kata ni cerita dalam Taurat. Jadi kita jangan membenarkan mereka dan janganlah mendustakan mereka. Jadi bapa Nabi kata gini ni. Sebab pada waktu tu Nabi SAW tidak membenarkan sahabat-sahabat ni baca Taurat. Baca Injil. Dah. Takut-takut sahabat ni dia terpaut. Jadi duduk sibuk pula. Quran tengah turun. Nabi tengah ada, tiba-tiba dia ambil ilmu dalam Taurat. Ambil ilmu dalam Injil. Kalau zaman ni, kita boleh nak baca Taurat Injil. Nak cari, kita kata nak buat kajian. Kita nak tahu Quran ni. Sebab Quran ni dia membetulkan apa ada dalam Taurat. Musaddiqun lima baina yadayhi ni, Quran tu membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Salah satu daripada makna dia, Quran mengemukakan fakta-fakta. Bila fakta dalam Quran ni didapati bercanggah dengan Taurat, maka itu menandakan Taurat tu sudah dipindah. Jadi Quran ni akan mengesahkan sebagai betul apa yang terdapat dalam Taurat. Kalau kata dalam Taurat tu yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishaq, itu salah. Sebab Quran telah buat isyarat banyak dah ayat-ayat. Nabi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu adalah Ismail, bukan Ishaq. Tapi orang Taurat, orang Injil, orang Taurat dia dakwa Nabi Ishaq. Jadi Quran ni akan betul. Jadi kita tidak dapat membenarkan ahli kitab ni sebab kita tidak dibenarkan untuk baca kitab mereka. Jadi ini dalam konteks zaman Nabi dululah. Kalau zaman lain ni kita buat kajian Taurat dan Injil ni sebab kita nak mengukuhkan Quran. Bukan kita cari ilmu dalam Taurat dak. Ini dari segi orang kata perbandingan. Perbandingan. Kalau nak cari hidayah tak perlu ni pada Taurat Injil. Memaidah dalam Quran dalam hadis, nak tafsir pun tidak perlu kepada Taurat dan Injil. Cuma dari segi kita nak mendedahkan kesalahan yang telah dibuat oleh pendeta-pendeta Yahudi, kita kena buka lah Taurat Injil tu. Sebab apa? Sebab Quran kan sebut sama tahrif ahli kitab, tahrif ahli kitab. Jadi kita nak tahu setara mana tahrif tu. Kita belajar dalam bab ilmu mukhasamah tu. Antara kesesatan orang Yahudi dia tahrif kitab. Jadi kita nak tahu setara mana tahrif kitab kalau kita tak baca kitab dia. Jadi pada ketika tu kita boleh nak kata Yahudi berdusta. Sebab kita ada sendiri kitab tu kita tengok. Jadi zaman Nabi ni, Nabi kata jangan kamu benarkan dan jangan kamu dustakan sebab kamu tak baca.
Jadi, bab Israiliyat ni, maknanya di sini, Imam Wadullah ni, dia rangkah sini. Lebih kurang kita boleh faham iaitu, dalam bab tafsir Quran ni, tak payah kita nak menyibukkan diri dengan riwayat Israiliyat. Tak perlu. Apakah yang dimaksudkan dengan riwayat Israiliyat ni? Riwayat Israiliyat ni gini. Apa jua cerita yang berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu yang mari kepada kita melalui ahli kitab daripada kitab mereka. Maknanya seorang tu Yahudi. Dia memberitahu kepada kita cerita nabi-nabi terdahulu melalui kitab mereka. Itu panggil riwayat Israiliyat. Tapi kalau cerita nabi-nabi terdahulu mari dalam hadis sahih yang dibawa oleh Nabi, itu tak panggil Israiliyat. Jadi Israiliyat ni, sebab apa dinamakan Israiliyat? Sebab mari melalui ahli kitab. Terutamanya Yahudi. Dia sebenarnya Israiliyat ni dia lebih banyak melalui orang Yahudi berbanding dengan Kristian. Jadi mana-mana riwayat tentang benda-benda yang terdahulu mari melalui ahli kitab daripada kitab mereka, itu dipanggil Israiliyat. Kalau cerita umat terdahulu yang disebutkan oleh Nabi mari dalam hadis sahih, itu tak panggil Israiliyat. Sebab penamaan nisbah pada Israel ni, nisbah pada Yahudi ni dari sudut sumber cerita. Jadi kalau sumber daripada Nabi, itu tak panggil Israiliyat. Kalau sumber daripada Yahudi, itu panggil Israiliyat. Kalau dia satu lagi, ini kita jarang dengar. Panggil riwayat Syi'iyat. Riwayat Syi'iyat ni hadis-hadis yang mari melalui perawi Syiah. Dia banyak juga ni. Syi'iyat. Satu lagi istilah. Istilah maknanya benda ni kita tak je dengar. Tapi bila dikenal pasti, tengok dalam perawi dia ataupun riwayat ni ada dalam kitab kita. Bila diselidiki, perawi itu perawi Syiah. Perawi itu perawi Syiah. Macam contoh ke apa? Hadis anna Madinatul Ilmi. Wa aliyu babuha. Tu ada riwayat Syiah tu. Aku adalah aku adalah gedung ilmu dan Ali itu pintu dia. Tu dia ada perawi Syiah. Jadi panggil Syi'iyah. Sebab hanya perawi Syiah yang menyebut benda tu. Kemudian ada juga ulama yang kata Israiliyat ni jenis lagu mana? Israiliyat ni riwayat yang mari daripada ahli kitab walaupun tak ada dalam Taurat. Contoh orang talih, orang Yahudi ke apa semua. Tak? Orang Yahudi kemudian ni, lepas daripada zaman ulama-ulama hadis ni, orang Yahudi yang jadi musuh pada Islam ni, dia mencipta hadis-hadis palsu. Tak? Ia memburukkan Islam, yang nampak ada buruk Islam tu, itu dipanggil Israiliyat juga. Walaupun tidak bersumber daripada Taurat. Walaupun benda tu baru direka. Lepas tu dia ada juga riwayat, kalau macam kita ni, riwayat bomo-bomo. Kita nak bernama gelaran gapo tak tahu. Tak je dengar cerita. Tidak Israiliyat ni. Tak. Cerita Nabi ke apa dah. Cerita Firaun ni. Firaun nyela dalam gapo, dalam sungai ni. Riwayat Israiliyat pun tak ada. Tak ada. Mai mana? Muhaizadiyat. Panjat. Orang yang tak ada sebut riwayat tu tiba-tiba ada. Nota nombor 373. Berhubung dengan hadis ni, Imam Waliullah menyatakan bahawa periwayatan dari ahli kitab harus dalam perkara yang boleh diambil iktibar. Ni dalam kitab Hujjatullah. Riwayat daripada ahli kitab harus pada perkara yang boleh diambil iktibar dari segi ia selamat dari pencampuran dalam syariat agama. Maknanya kalau kita ambil juga riwayat daripada Taurat dan Injil ni,
Daripada ahli kitab sehingga campur aduk dengan Bukhari, dengan hadis ke apa, dengan Quran. Tak sah, tak boleh. Dan tidak harus pada selain dari itu. Maknanya kalau benda tu tak ada kandungan iktibar, tak. Hanya sekadar cerita, mana tak ada pun pengajaran boleh diambil, tak payahlah sibuk-sibuk. Apa yang sepatutnya diketahui adalah kebanyakan riwayat Israiliyat yang tercatat dalam kitab-kitab tafsir dan hadis diambil daripada ulama ahli kitab dan tidak sewajarnya dibina hukum dan akidah di atasnya, tak boleh. Syahrullah dia petai dia mati. Tak sah. Tidak perlu kita ni nak bina hukum dan akidah berasaskan kepada riwayat Israiliyat. Macam contoh kepada Siti Hawa tu diciptakan daripada tulai rusuk Nabi Adam. Tu riwayat Israiliyat tu dalam Bible. Jadi riwayat tu tak sepatutnya dijadikan tafsiran kepada surah An-Nisa ayat yang pertama tu. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan daripadanya itu dicipta pasangan dia. Jadi ahli tafsir hak tak bijak mana ni, hak tidak teliti mana ni, dia ambil tu riwayat tu. Hawa tu diciptakan daripada tulai rusuk Nabi Adam, hak paling mana dah? Paling bawah. Tu riwayat Israiliyat. Lepas tu dalam hadis Nabi ada. Apa dah? Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliq min dila. Nabi kata aku berpesan dengan kamu ni supaya jaga sebaik-baiknya wanita kerana mereka itu diciptakan daripada tulai rusuk. Jadi orang yang tak faham tu dia kata, ni Nabi sendiri sebut ni. Perempuan diciptakan daripada Nabi rusuk, maknanya Hawa daripada Nabi rusuk. Hawa pun daripada rusuk lah. Rusuk Nabi Adam. Dia tak faham. Min dilak tu dari jenis. Jadi dari jenis tulai rusuk ni, maknanya jenis belok. Mana belok ni kita kena pandai lah. Kena pandai main. Kalau kita buat kerah, patah. Lepas tu, kalau belok tu, belok gitu. Mana tetap kena terima. Dia tu. Dengan belok dia. Kalau kita nak betul, dia jadi patuh. Kalau kita nak betul, dia patuh. Lepas tu, belok dia tu, mana kena pandai mayangi. Tanya dia mudi lagu ni, tanya dia nak bakir. Kalau dia bakir, kita bakir juga. Kucak wayuh rumah tangga. Kena pandai mayangi. Kalau kita tengok moyok, kita kena pandai mayangi. Kalau kita nak kerah juga, patuh. Jadi, hadis tu, dari jenis belok. Min dilak tu dari jenis belok. Yang kedua, dalam hadis lain kata al-mar'atu kadh-dilak. Lebih jelas lagi. Perempuan tu seperti tulai rusuk. Seperti tulai rusuk. Maknanya bukan tulai rusuk. Seperti. Seperti. Dia satu perkara lagi, hadis tu istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliq min dhila' tu, begitu juga al-mar'atu kadh-dhila'. Imam Bukhari tak bubuh pun dalam bab kejadian manusia. Dan sebagai tafsir kepada ayat An-Nisa tu tak ada. Hadis tu Imam Bukhari tak letak dalam tafsir An-Nisa tak. Biasanya kalau satu hadis tu dijadikan tafsir kepada ayat, ada. Sebab Imam Bukhari dia ada kitab tafsir. Kitab tafsir tu dia buat hadis-hadis yang menjadi pentafsir kepada ayat. Hadis tadi Imam Bukhari tak bubuh pada An-Nisa 1. Tak ada. Dia ada dalam bab kejadian Kitab Badil Khalqi. Kejadian pun dari segi kalau kita tengok tu dalam bab jiwa, sifat. Jadi bila kita tengok cara Imam Bukhari tu tak ada dalam kitab tafsir, maknanya itu bukan tafsir kepada ayat An-Nisa tu. Sebab ayat An-Nisa tu dia memanglah asal kejadian manusia. Manusia ni daripada Nabi Adam. Jadi wa khalaqa minha tu maknanya dari jenis dia. Maknanya Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Hawa pun daripada jenis tanah juga. Supaya sekung oleh. Sebab kalau kata ada daripada tanah, pasangan dia pun daripada jenis yang sama. Jenis yang sama dia ke mana? Kalau Nabi ada daripada tanah, Hawa pun daripada tanah juga. Kalau Hawa tu daripada Nabi ada juga,
Dah, Nabi daripada Nabi ada juga, maknanya tak sama jenis. Tak sama jenis tu. Hawa dari Adam. Adam lain. Dia kena jenis tu jenis hak asal, jenis tanah. Jenis tanah. Dalam hal ini, mana-mana riwayat Israiliyat yang diketahui kesahihannya apabila bertepatan dengan sumber syariat Islam, maka ia harus diambil kira, diriwayatkan dan dijadikan sokongan bagi penafsiran. Bagaimanapun tidak ada keperluan kepada kita, kerana di sisi kita sudah cukup nas dan dalil. Mana Quran itu sudah jelas, hadis pun sudah jelas. Mana-mana riwayat Israiliyat yang bercanggah dengan syariat kita, maka ia tidak harus menjadikannya sebagai sandaran. Kalau tak sahih, tak sah lah. Tidak boleh diriwayatkan dan tidak dijadikan bukti dalil. Mana-mana riwayat Israiliyat yang tidak bercanggah dan tidak pula bertepatan dengan syariat kita, maka tidak boleh mendustakannya dan tidak boleh membenarkannya. Sebab kita tidak tahulah kedudukan dia tu. Jadi di situ ada 3 jenis riwayat Israiliyat ni. Ada 3 jenis. Hak diketahui sahih, hak tidak diketahui sahih, hak diketahui bercanggah. Apa yang selamat ialah tidak memasukkan dalam kitab tafsir Al-Quran sebarang riwayat Israiliyat yang tidak ada keperluan kepadanya. Tak payah. Dan tidak ada sebarang kemunasabahan dengan pemahaman ayat. Oleh itu sewajarnya berpada dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran tanpa perlu merujuk kepada sebarang perincian. Tak perlu. Jadi berjela pula. Lepas tu bahagian berikut ni, bab berkenaan dengan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mana yang diambil kira dalam memahami ayat ni, kita kena tengok umum lafaz, bukanlah terikat dengan sebab yang khusus. Tu insya-Allah pada minggu akan datang dah. Wallahu a'lam wa akhir da'wan.